Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang hadir secara maya dalam saluran Google Meet pada pagi ini. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini kita berpeluang bersiaran secara langsung dari studio Pastel Media UMT. Dan program alma mater kita pada hari ini bersama-sama dengan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam, atau lebih kita kenali sebagai Intersaber. Baik. So mungkin sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Nur Hakimah binti Abdul Rahman, moderator anda pada pagi ini, dan saya juga merupakan salah seorang pensyarah matematik di Pusat Asas Sistem UMT. Baiklah, mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya alma mater ni? So alma mater merupakan satu program di mana kita membawa kembali ataupun mempertemukan semula pelajar-pelajar dari asas sistem dengan sekolah asal mereka dalam program promosi. Jadi di pihak PASTEM sendiri, Pusat Asas Sistem, kami sangat-sangat bertuah kerana mempunyai pelajar dari Intersaber 2 tahun berturut-turut, iaitu untuk kohort pertama dan juga kohort kedua. Baiklah. Saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Maria Dr. Laili binti Haji Cik Ros, pengarah Pusat Asas Sistem UMT, dan yang saya muliakan Pengetua Cemerlang Intersaber, iaitu Puan Hajah Azizah binti nama diberi adalah Muhammad Azri Zakwan bin Ahmad alias Osman. Umur saya 19 tahun, berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Saya merupakan pelajar asasi STEM kohort 2, dan sekarang saya sedang menyambung dalam pengajian Sarjana Muda Teknologi Makanan. Itu saja Zakwan. Terima kasih Zakwan atas pengenalan ringkas tadi. Selain daripada Zakwan, kita ada 2 orang lagi alumni dari Intersaber, iaitu Muhammad Haziq dan juga Muhammad Nur Takif yang sekarang berada dalam talian Google Meet. Mungkin Haziq boleh perkenalkan diri dulu. Haziq, silakan Haziq. Boleh dengar ya? Boleh. Saya alumni sistem Mojibur. Kita juga merupakan alumni pada dan insyaAllah saya sedang menantikan dalam bidang ijazah dalam bidang sains, matematika dan juga pengangkutan marketing. Dan juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 yang di program kita pagi ini, saya mengharapkan anda semua mengikuti program kita sehingga ujungnya, setia sehingga ujungnya, kerana banyak info-info dan maklumat yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Haziq. Mungkin Takif, saudara Nur Takif boleh perkenalkan diri juga. Silakan Takif. Terima kasih.
boleh membantu atau boleh fasilitasi. Saya merupakan bukan sahaja lulusan SPM 2013 dan saya juga merupakan belajar oleh satu asisten di asisten pada tahun 2018 dan sekarang ini saya merupakan pelajar kajian biodiversity ataupun sarjana muda sains pembinaan dan pengurusan biodiversity. Dan kerja saya terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Kak Kif. Okey, dan seterusnya mungkin kita boleh dengar sedikit kata-kata aluan daripada Puan Pengetua ataupun lebih senang dikenali sebagai bonda di kalangan anak-anak Intersabar ni. Okey, silakan Puan Hajar. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa sangat bersyukur dan sangat bangga kerana anak-anak Intersabar yang berada di MT mula menyerahkan diri. Inilah sebenarnya Doktor, saya sangat teruja kerana itulah cita-cita saya sebenarnya, menyatakan kepada dunia pendidikan bahawa anak-anak Intersabar hebat, walaupun Intersabar jauh di hulu di Selangor. So Syabas dan Tanya mengucapkan apa khabar anak-anak Azri, anak-anak Aziz, anak-anak Sakif dan semua yang ada di sini. Terima kasih UMT. Okey, terima kasih Puan Hajar. Okey, tak cukup lengkap kita punya program kalau tak mendengar kata-kata daripada Puan Pengarah kita, iaitu Prof. Madya Dr. Laili. Mungkin Dr. Laili juga boleh memberi sedikit kata-kata aluan. Silakan Doktor. Okey, sambil-sambil tu, okey, kita minta kepada adik-adik yang berada dalam Google Meet untuk scan QR code yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri Zakuai. Okey, di mana daripada QR code tersebut nanti adik-adik boleh mendapat info-info ataupun maklumat terkini berkenaan dengan Pusat Asas Sistem. Boleh saja melayari Facebook dan juga Instagram, dan jangan lupa untuk like Facebook dan Instagram Asas Sistem UMT. Baiklah, saya berbalik semula kepada Zakwan. Okey, saya nak tanya dekat Zakwan, bagaimana Zakwan mengenali Pusat Asas Sistem dan kenapa Zakwan pilih Asas Sistem dan pilihan yang keberapa Zakwan buat? Okey, silakan Zakwan. Okey, bagaimana saya menjumpai atau kenal dengan Asas Sistem ni adalah masa sebelum saya mengambil SPM, saya ada pergi alma mater juga dekat Selayang. Waktu tu ada Pusat Asas Sistem Asas Sistem ni dia buat program, dia macam mempromosikan program dia. Masa tu ada Takif, ada Dr. Laili. And then waktu tu banyak juga yang daripada program-program lain, daripada UU lain. Tapi saya masih tertarik dengan Asas Sistem sebab dekat UMT ni juga ada kos degree iaitu teknologi makanan. Sebab saya daripada sekolah menengah lagi, saya target untuk mengambil kos teknologi makanan ni. Jadi pilihan saya untuk Asas Sistem dalam UPU adalah saya letak dalam pilihan pertama. Okey, itu je daripada saya. Okey, itu cerita daripada Zakwan. Okey, macam mana pula dengan Haziq? Okey, saya nak tanya Haziq, macam mana Haziq tahu tentang kewujudan Pusat Asas Sistem? Dan satu lagi lah saya nak tanya dekat Haziq, memandangkan Haziq dan Zakwan ni datang daripada batch yang sama, adakah Haziq orang kata berpakat dengan Zakwan ni nak pilih Asas Sistem? Okey, silakan Haziq. Terima kasih
moderator atas soalan yang ketiga. Macam mana saya boleh mengenali asas sistem? Panjang ceritanya sebenarnya, tapi kalau nak cerita sekarang ni tak sempat sebabkan masa satu jam saja. Saya ringkaskan, saya mengenali asas sistem ni melalui internet sendiri. Bila kita nak buat permohonan melalui via online, ada senarai asasi dan juga yang kita nak pilih untuk kita masuk. Jadi bila saya tengok kat senarai tu ada satu asasi yang saya tak pernah dengar sekali, asas sistem. Jadi saya pun terkejut dan berasa ingin tahu asasi apa kat ini. Jadi saya buat sedikit kaji, saya buat kajian. Sebenarnya saya tahu bahawa sistem ni baru ditubuhkan, tak pernah dengar. Kalau saya masuk merupakan batch yang kedua. Jadi asas sistem boleh dikatakan fresh lagi dekat negara Malaysia sekarang ni. Jadi saya tak puas hati lagi. Saya ingat lagi, saya bertanya kepada Cikgu Rashid. Kalau Cikgu masih ingat, saya dengan Cikgu, okey ke asas sistem ni? Kalau saya nak masuk, okey ke macam mana saya nak masuk? Cikgu pun kata asasi okey je. Jadi masa tu saya dah dan juga saya buat lagi research. Saya pun tahu saya lagi seorang senior kat sana. Sekarang merupakan daripada kita yang ketiga ni. Terima kasih kepada Abang Takat kita sebab kita banyak menjadikan soalan kepada dia dan dia banyak menjawab soalan-soalan saya dengan sabar dan juga dengan betul lah, dengan memenuhi keinginan saya. Jadi begitu saya memilih asas sistem sebagai pilihan saya. Okey, untuk soalan yang kedua, adakah saya dengan Abang Zakwan ni berpakat sebenarnya masuk asas sistem? Okey. Jujur je, kami tak berpakat pun. Bila keputusan UPU online tu dikeluarkan, semua share masuk mana dekat grup WhatsApp. Tahu-tahu je Abang Zakwan kita ni dia dapat asisten sama dengan saya. Jadi tak tahu nak kata macam mana, sebab kita tahu di sekolah yang sama, tengok muka sama, asasi sama pun orang sama juga. Sekarang ni sambung degree ijazah pun untuk orang yang sama juga. Tapi sebaik Abang Zakwan Nielsen kan, saya tak risau pun. Okey. Jadi itu saya sekian, terima kasih. Okey, itu cerita sebenarnya. So maksudnya kat situ orang kata hubungan persahabatan tu membawa sehingga ke Menara Gading kan. Okey, dapat belajar daripada form 1 sampai form 5 dan satu sekolah. Lepas tu masuk pula universiti yang sama, belajar sama. Okey, so alhamdulillah. Okey, so kita juga nak tahulah. Okey, saya nak tanya juga dekat Takif. Okey, macam mana Takif kenal dengan asas sistem? Sebab Takif ni merupakan pelajar sulung asas sistem, atau orang kata abalong lah kan, abalong anak sulung. Macam mana Takif boleh kenal, boleh tahu tentang adanya pusat asas sistem? Okey, mungkin Takif boleh share. Okey. Bagi saya, cerita yang agak berbeza daripada cerita Haziq dan Zakwan. Sebab ketika itu saya merupakan pelajar sulung ataupun pelajar kohort 1 bagi asas sistem. Jadi cerita saya silsilahnya agak berbeza daripada mereka. Ketika itu tak banyak maklumat tentang asas sistem sendiri, sebab asas sistem pada ketika itu merupakan batch pertama pada tahun 2018-2019 itu merupakan batch pertama. Jadi masih tak banyak lagi maklumat dan masih fresh. Dan saya dapat tahu tentang asas sistem ini ketika saya ingin memohon UPU. Sampailah saya memohon UPU baru saya tahu pasal asas sistem ini. Dan pada ketika itu saya diminta untuk mengisi 8 pilihan 1 hingga 8 untuk permohonan UPU. Jadi pada ketika itu saya memang target untuk masuk ke asasi. Saya dah fikir, cuma saya belum tahu untuk pilihan khusus mana, jurusan asasi yang mana untuk mana yang untuk saya pilih dalam pilihan 1 hingga 8. Jadi pada ketika saya memilih itu, dalam banyak-banyak pilihan asasi, saya nampak asas sistem. Jadi saya terus search kat Google asas sistem ni apa. Jadi keluarlah maklumat Google tu
Jadi saya pun dapat tahu yang ada sistem ni adalah asasi yang sangat menekankan pelbagai aspek iaitu sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadi asasi sistem adalah antara asasi yang saya letakkan dalam bidang satu juga. Jadi bila keluar result UPU tu, saya masa saya pilih asas sistem ni, saya tak ingat di universiti mana yang saya akan belajar asas sistem ni. Jadi bila saya tahu UMT, jadi saya terus test UMT ni apa. Saya pun tak tahu UMT ni apa. Jadi memang agak dia mungkin lah dalam saya punya perjalanan menulis asas sistem ni. Banyak yang saya dapat tahu, banyak benda baru yang saya belajar. Jadi saya agak excited untuk sambung asas sistem ni bila saya dapat tahu asas sistem ni. Sebab saya sendiri tertanya-tanya asas sistem ni bagaimana dia agak berbeza daripada asas yang lain. Yang saja cerita yang saya. Okey, terima kasih Taki. Okey, so 3 orang panel, 3 orang pengalaman ataupun 3 cerita yang berbeza. Okey, so tanya kepada Taki sebab Taki merupakan pelajar sulung tapi orang kata berjaya membuat pilihan yang tepat. Okey, berjaya membuat pilihan yang tepat. Okey, mungkin saya nak tanya juga dekat Puan Hajah Azizah, macam mana Puan mengenali asas sistem? Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit? Okey, terima kasih doktor. STEM ni sebenarnya sangat dekat dengan diri saya. Sebab saya juga seorang guru kimia daripada UPM dahulu. Jadi bila STEM diperkenalkan di Malaysia melalui Kementerian Pendidikan, since saya juga adalah guru kimia, so saya memang macam mana ya, setiap kali saya memang sentiasa mengingatkan murid-murid di sekolah ni pentingnya dan peluang yang sangat besar kalau mereka cenderung ke arah STEM. Ya? Di sekolah pun saya sangat saya tidak lepaskan peluang lah untuk mereka itu mengenali. Sebab itu saya memaksa mereka ini doktor untuk mempunyai buku senarai istilah. Sebab bidang ini sangat luas. Jadi bila saya macam tadi tu saya dengar ya Hafiz, Azri dan si Hafiz ya mengambil khusus yang bagi saya sangat berpotensi yang ditakuti oleh anak-anak Melayu. Sorry to say ya doktor, bila kerajaan mengharapkan agar 60-40 yang di mana semua murid lebih perlu belajar untuk ke arah sains matematik, murid-murid sebenarnya tidak berapa senang dan mereka menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Begitu juga dengan sains ya. Apatah lagi apabila mereka ini hari ini ya kehidupan sebenarnya boleh dicapai dengan lebih mudah jika mereka belajar pun nak mudah apa macam tu. Jadi itu yang macam kontra lah. Dan satu lagi ialah doktor, di sini STEM ni kita terapkan dengan lebih awal dengan mereka belajar DLP ya, Dual Language Program apabila PPSMI diberhentikan. Mengapa? Sebab saya memandang di universiti buku-buku rujukan adalah dalam bahasa Inggeris dan mereka ini perlu advance. Sebab itu saya memang dekat di hati saya. Dan apabila saya dikhabarkan melalui Cikgu Rashid ya, anak-anak alumni Intertable ni akan buat program hari ini, saya memang tunggu-tunggu sebenarnya. Saya rasa ini adalah salah satu langkah yang lebih baiklah. Dan saya lihat tadi ya, ada ramai murid-murid yang sedang belajar di Intertable juga mengikuti program ini sekarang. Ya,
STEM sebenarnya sangat luas. Even kehidupan kita pun sebenarnya adalah STEM. Ya, kita sarapan pagi tadi itu adalah sains. We want to buy food, kita menggunakan matematik. Jadi sebenarnya STEM adalah kehidupan. Dan saya tidak menafikan juga sebenarnya jurusan bidang lain juga. Tetapi STEM perlu ditambah. Ya, jadi STEM sebenarnya sudah dimulakan di peringkat sekolah lagi sebenarnya. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Puan Hajar. Kata pandangan Puan sendiri tentang STEM itu sendiri kan. Okey, baiklah. Untuk makluman semua, Thaqif ataupun panel kita yang ketiga tadi juga pernah menyertai program Alma Mater pada tahun 2018, dan mungkin di sini kita boleh sharekan antara gambar-gambar ataupun momen-momen sewaktu Alma Mater yang Thaqif sertai. Okey, dan sama-sama itu mungkin Thaqif boleh explain kan? Okey. Program Alma Mater ini adalah waktu kita berbalik kepada sekolah untuk kita mempromosikan asas sistem dan memperkenalkan asas sistem, dan tahun lepas, tahun 2019, saya telah diberi peluang oleh Dr. Laidi, Saudara Asas Sistem, untuk sama-sama berkongsi pengalaman belajar di Asas Sistem dan menjadi pelajar sulung dan kiranya buat pertama di Asas Sistem. Jadi saya bukan alumni Sekolah Menengah Sains Banting, tapi pada ketika itu Dr. Laidi berhasrat untuk membuat program Alma Mater ini di Sekolah Menengah Sains Banting. Jadi saya secara sukarela ingin membantu dan memperkenalkan asas sistem ini. Kerana saya rasa Sekolah Menengah Sains Banting ni terletak di Selangor, jadi dia juga agak dekat dengan NCTI Sarawak. Jadi saya rasa saya berkongsi cerita dan pengalaman Okey, terima kasih Thaqif. Okey, sekali lagi kepada adik-adik dimohon untuk scan QR code, dua QR code di atas di sebelah kanan saya dan juga di sebelah kiri Zakwan. Okey, data-data daripada scan ini nanti adik-adik akan di approach. Okey, kami akan lebih mendekati adik-adik dan adik-adik pun lebih mudah untuk mendapat apa-apa saja info berkaitan dengan pusat asas sistem. Okey. So Zakwan, kita berbalik semula pada Zakwan. Okey Zakwan, sepanjang menjadi pelajar asas sistem, okey, dan untuk makluman semua, Zakwan merupakan bekas pelajar saya sewaktu sesi tutorial matematik, okey, untuk semester 1 dan 2 waktu asas sistem. Okey Zakwan, dan Zakwan ni kita tengok pencapaian sepanjang berada di asas sistem tu orang kata sangat hebat. Okey, sangat hebat. Jadi dan setahu saya juga Zakwan grad, grad di asas sistem dengan pointer yang wow. Okey, kalau Zakwan boleh kongsi, kalau tak keberatan untuk kongsi dengan hadirin, berapa pointer Zakwan? Okey, alhamdulillah waktu saya belajar dekat Asasi untuk SEM 1, asas sistem ada 3 SEM yang specialnya, iaitu SEM 1, SEM 2 dan SEM 3. Okey, keseluruhan pointer yang saya dapat, alhamdulillah lah, saya dapat dekan iaitu 3.78. Alhamdulillah, tahniah Zakwan. Okey, dan kita tahu bila pelajar-pelajar berada di asas sistem ini, mereka bukan sahaja ditekankan dengan akademik semata-mata, tapi pelbagai program, aktiviti juga turut dijalankan bagi mengimbankan, nak bagi balance kehidupan mereka secara orang kata akademik dan juga yang selebihnya. Okey, so saya nak tanya dekat Zakwan. Macam mana Zakwan membahagikan masa? Okey, cara saya membahagikan masa iaitu yang pertama, saya tegur dengan konsep saya iaitu waktu belajar dan waktu main. Okey, sebab apa? Sebab lepas kamu semua keluar daripada sekolah kan, ada yang nanti akan yang sambung matrik atau asasi lain apa semua kan. Okey, sebenarnya nanti kita sambung belajar nanti, kita punya jadual masa pun sebenarnya agak padat jugalah, sebab kita akan belajar daripada pukul 8
sampai pukul 5. Sama je macam sekolah. Tapi apa yang specialnya dekat asas sistem ni, setiap hari Ahad dan Khamis pukul 8 sampai 10 pagi kita akan belajar atau kita akan ada program hafazan. Itu yang kelebihan special daripada asas sistem daripada asasi-asasi yang lain. Jadi saya menekankan konsep tu, macam waktu yang diperlukan untuk saya belajar, saya akan belajar, dan waktu saya akan main, saya akan main. Maksudnya daripada pukul 8 sampai pukul 5 tu saya akan belajar je. InsyaAllah saya akan fokus belajar. Okey, daripada petang tu bolehlah pergi turun main futsal ke, main bola sepak ke. And then malam kita siapkan assignment yang patut kita siapkan dahulu. Lepas tu kalau korang nak main game ke apa semua, main je lah. Jangan tekankan diri tak nak main game apa semua, sebab game juga untuk kita menghilangkan stres juga. Macam main Mobile Legends, main PUBG. Bolehlah main 3-4 game sebelum tidur tu. Kalau nak cepat sikit, kalau PUBG turun bootcamp, cepat tusun. Okey, itu je daripada saya. Okey, itu pandangan daripada Zakwan. Okey, kalau Haziq pula macam mana Haziq? Haziq pun tak kurang hebatnya. Okey, tak kurang hebat, mempunyai CGPA yang orang kata begitu cemerlang. Mungkin Haziq juga ada orang kata amalan-amalan ataupun orang kata garis panduan untuk Haziq sendiri, macam mana Haziq nak menjalani kehidupan sebagai pelajar asas sistem pada ketika itu. Silakan Haziq, mungkin boleh share dengan adik-adik. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya sendiri nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang banyak menolong kami sepanjang berada di asas sistem. Result yang saya dapat ni tidak akan ada tanpa yang pertolongan pensyarah-pensyarah yang banyak membantu kami melalui kuliah, kelas tutorial dan juga kelas lab. Bagi saya untuk kita nak mencapai ataupun kita nak memutuskan masa dengan baik, saya sendiri bersetuju dengan apa yang Zakwan katakan. Bila tiba masa main, kita main sungguh-sungguh. Bila tiba masa belajar, kita belajar sungguh-sungguh. Mungkin lain orang mempunyai cara yang tersendiri, dan di kesempatan ini saya nak kongsikan berkaitan dengan satu amalan yang insyaAllah kita sama-sama boleh amalkan. Saya petik daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila baginda ditanya apakah amalan yang paling baik sekali, baginda menjawab amalan yang paling baik sekali adalah solat di awal waktu. Hadis ni adalah riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Okey, jadi kat sini saya nak bagi tahu, bila kita solat awal, kita akan rasa masa lepas tu akan rasa lebih lama, lebih cukup dan lebih berkualiti. Jadi apabila kita beri masa kita pada masa yang sepatutnya kita beri pada Allah, Allah akan bagi masa yang sepatutnya pada kita. Jadi insyaAllah boleh kita amalkan amalan ni. Bila tibanya waktu solat 5 waktu, kita cuba sehabis baik untuk solat awal waktu. Saya tak kata terus esok kita terus jaga 5 waktu tu. Kalau boleh, kalau kita nak istiqamah melakukan suatu amalan tu, tips dia kita buat secara sikit-sikit dahulu. Contohnya macam solat zuhur kita solat awal, lepas dah dapat maintain tu, kita bagi solat zuhur, solat asar. Jadi itu antara amalan yang saya boleh kongsikan. Dan daripada saya, terima kasih. Okey, terima kasih Haziq. Okey, satu amalan yang saya rasa cukup orang kata perlu adalah pada setiap pelajar. Okey. So kita beralih kepada takif. Okey, takif. Memandangkan takif ini pelajar sulung. Okey, dan pada ketika takif memasuki asas sistem, tiada orang kata rujukan ataupun kakak-kakak, abang-abang senior, okey, sebagai orang kata panduan lah. Okey, jadi macam mana takif membahagikan masa, dan kita tahu takif ni sebenarnya seorang yang sangat aktif menyertai pelbagai program. Okey, dan yang saya rasa kita patut banggakan, takif pernah menjadi salah seorang wakil Malaysia, okey, dalam satu program ke Bangkok pada tahun 2018. Betul takif? Betul. Okey, so selain daripada tu, pelbagai lagi program sama ada di dalam UMT sendiri maupun di luar daripada UMT, takif sangat aktif lah dalam menyertai program-program, tapi tanpa mengabaikan akademik. Okey, so mungkin takif boleh kongsikan kat sini macam mana takif bahagikan masa. Nak belajar, nak join program. So mungkin boleh takif kongsikan.
Baiklah, terima kasih. Sebenarnya saya tiada tips pun macam mana saya mampu membahagi masa. Cuma saya fikir tentang pengalaman. Sebab masa bagi di atas sistem, saya fikir atas sistem ni adalah pra-universiti. Pra-universiti tu bukan, maksudnya lebih tahun. Jadi saya ingin untuk sebanyak pengalaman. Macam mana pengalaman masa bagi di atas sistem yang boleh saya gunakan di masa akan datang. Jadi semasa di atas sistem, betul lagi banyak memberi peluang kepada saya untuk melibatkan diri secara aktif. Saya pernah menyertai sebagai program untuk mempromosikan atas sistem. Dan saya juga pernah menjadi wakil Malaysia ke Bangkok untuk program APCG. IPS itu satu program yang sangat memberi impak kepada saya dari segi pembangunan diri dan juga ilmu yang saya pelajari di sana. Dan saya juga diberi peluang untuk menjadi pengacara majlis ataupun MC ketika bagi asas sistem di pelbagai majlis-majlis berprestij UMP. Dan saya sangat ingin berterima kasih kepada Dr. Lagi sebab telah mempercayai saya. Sebenarnya saya daripada sekolah lagi sudah menjadi pengurusi majlis. Jadi apabila saya berada di asas sistem dan saya ingin menyambung orang kata peluang ini yang telah diberi kepada saya untuk saya mengasah bakat dan mempelajari banyak lagi ilmu tentang menjadi MC. Sekian saja, terima kasih. Okey, terima kasih Thaqib. Okey, so sekali lagi kita minta jasa baik adik-adik untuk scan QR code, kedua-dua QR code di belakang ini. Okey, jadi adik-adik yang berada di dalam Google Meet, so mungkin sekarang ni kita boleh saksikan dulu satu video tentang syarat kemasukan ke Pusat Asas Sistem. Okey, silakan. Berikut merupakan syarat kemasukan ke program asas sistem. Yang pertama, calon mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, lulus SPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang ketiga, terbuka kepada calon Bumiputera dan bukan Bumiputera, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli Semenanjung sahaja yang berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Januari tahun kemasukan. Yang terakhir, lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya grade berikut. Ini merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM jurusan sains dan ini pula merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM bukan sains. Bagaimana pula cara untuk calon membuat permohonan, Aizat? Yang pertama, calon mestilah mendaftar di UPU, kemudian membeli PIN di Bank Simpanan Nasional serta mengisi borang permohonan online. Lepas tu nak buat apa pula Jana? Calon hanya perlu memilih UG 001-0001 sebagai pilihan pertama. Selepas itu, calon hanya perlu menekan butang hantar. Mudah bukan? Jangan lupa jadikan program asas sistem sebagai pilihan pertama anda. Stimulate your brain. Discovery begins here. Okey, baiklah. Okey, itu antara orang kata syarat-syarat kemasukan ke Pusat Asas Sistem. Okey, kalau kita tengok daripada video itu sebentar tadi, untuk masuk ke Asas Sistem, kita menawarkan kepada pelajar-pelajar dari aliran sains dan juga bukan sains. Okey, so kalau kita tengok tadi untuk aliran sains, pelajar wajib mendapat sekurang-kurangnya C+ dalam kursus-kursus sains dan subjek-subjek sains seperti bio, fizik,
kimia dan juga matematik tambahan. Okey, yang itu wajib kena ada 4 subjek ini dan sekurang-kurangnya C+. Tapi kalau untuk pelajar bukan sains, okey, pelajar juga wajib mengambil subjek matematik tambahan. Okey, dan mendapat sekurang-kurangnya C+. Dan satu lagi, perlu juga mengambil subjek sains. Okey, di mana untuk subjek sains pelajar wajib mendapat A. Jadi apabila orang kata syarat-syarat minima ini adik-adik dah capai, so bolehlah membuat pilihan di pusat asas sistem dan jadikan ia sebagai pilihan yang pertama. Okey, jadikan pilihan yang pertama. Itu saja syaratnya. Baiklah. Saya dimaklumkan dalam Google Meet kita juga adanya guru kaunselor iaitu Cikgu Abdul Rashid. Ada ya cikgu? Ada tak Cikgu Rashid? Tak ada ke? Haziq, Cikgu Rashid tak ada ke Haziq? Tengok kat partisipan tu ada tapi tak tahulah masalah line ke. Okey, tak apalah, kita teruskan dulu sementara Cikgu Rashid nak betulkan dia punya line tu. Okey, ada ke? Tak ada. Tu ada. Assalamualaikum. Ada. Okey, ada. Okey. Waalaikumsalam cikgu. Ya, saya. Okey, Cikgu Rashid. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, cikgu, tadi kita dah mainkan satu video berkaitan dengan syarat kemasukan ke asas sistem. Okey, dan saya tahu di Intersahabat sendiri, pelajar-pelajar ini terbahagi kepada pelajar aliran sains dan juga sains agama. Ya, saya. So mungkin cikgu boleh explain lah sedikit apa sebenarnya beza antara sains tulen dan juga sains agama, dan berapa bilangan pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun untuk tahun depan lah. Okey. Untuk yang tingkatan 5 sekarang. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Moderator dan juga ahli-ahli panel sekalian. Okay, untuk di SPPR Sabak Benam, so sedia maklumlah kita ada dua aliran, iaitu aliran sains tulen dan juga aliran sains agama. Untuk aliran sains tulen, so kombinasi 4 subjek tu fizik, kimia, bio dan admit tu wajiblah, mesti ada. Okay, dan ditambah untuk sains agama, untuk subjek bahasa Arab, PQS, Quran Sunnah dan juga syariah Islamiah. Jadi itu kombinasilah untuk sains agama. Okay. Itu untuk di SBPI lah. Mana-mana SBPI, so kebanyakannya memang ada sains agama lah di situ. InsyaAllah untuk tahun 2020, calon SPM kita lebih kurang dalam 110 orang. Okay, itu gambaran. Untuk di Intersahabat ni, untuk tingkatan 4, biasanya untuk menengah atas, tingkatan 4, tingkatan 5, kapasitinya adalah 120 orang. Antara 120 orang lah setiap tahun. Tapi kebiasaannya memang takkan lebih dan takkan kurang daripada 110 orang lah. Dan terima kasihlah saya ucapkan pada asas sistem kerana sudi berkongsi hari ini. Thank you. Itu sahajalah dari saya. Okey, terima kasih cikgu. Dan kalau ikutkan, maksudnya semua pelajar Intersahabat berpeluang, okey, berpeluang untuk masuk ke pusat asas sistem kerana syarat-syarat minima ataupun kata subjek-subjek yang diperlukan itu semua pelajar ambil, kan cikgu? Ya, betul. Itu sebab untuk hari ini saya menjemput sekali tingkatan 3. Kenapa? Sebab supaya mereka jelas dan faham bahawa STEM adalah dasar negara dan pusat asas sistem UMT merupakan salah satu proses kemasukan. Jadi biar mereka kenal. Selama ni saya kenal kadang-kadang pelajar ni, cikgu boleh ke, yakin ke, layak ke dan sebagainya. Jadi biarlah mereka kadang-kadang mencari maklumat terjah sendiri. Jadi mereka tahu, oh macam ni rupanya. Kadang-kadang macam tu. Dan kebetulan hari ini saya juga berkongsi dengan ibu bapa
link kita hari ini untuk mereka lebih jelas dan faham. Saya yakin sebenarnya tak ramai yang tahu tentang asas sistem ini. Sama juga bila tempoh hari saya buat asasi UUM pengurusan. Ada cikgu asasi ni? Memanglah ada. Semua belajar ni dia lebih fokus. Bila berada di sekolah, mereka akan fokus belajar cikgu. Lepas dapat result baru fikir nak universiti. Rupanya salah. Sepatutnya daripada seawal ke tamat, mereka dah kena pilih sebenarnya apa yang mereka perlu buat. Itu bagi pandangan saya lah. Terima kasih. Okey, sama-sama. So adik-adik kat dalam Google Meet sekarang ni, maksudnya sekarang boleh orang kata dah dapat satu pendedahan, dah mengenali pusat asas sistem. So mungkin orang kata dah boleh bayangkan ataupun mungkin nak dapatkan lagi maklumat-maklumat terkini tu, mungkin boleh tanya pada abang-abang senior 3 orang panel kita pada pagi ini. Okey. Sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Sheikh Ros, pengarah Pusat Asas Sistem yang sekarang dah berada dalam talian Google Meet. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya Doktor. Mungkin Doktor boleh beri saya dalam perjalanan ke KL. Hello. Ya Doktor, teruskan. Jadi saya dalam perjalanan saya nampak Zakwan. Hai Zakwan. Hai Doktor. Hai. So tahniah ya kepada SPPI Sabak Bernam. Saya ke sana pada tahun masa Zakwan masa tu form 5 rasanya. Saya pergi Takif ada kat line ke? Ada, Takif ada. Hai Takif. Hello Takif, masa tu saya ke sana pada tahun 2019. Masa tu Zakwan nak SPM dengan Haziq rasanya. Kan? Dan kita pada malam tu sampai dekat SPPI. Saya tak ingat nama guru yang ada pada malam tu, tapi mereka telah memberi kami peluang, kesempatan. Jadi mungkin nanti Dr. Akimah boleh tunjukkan gambar-gambar masa kami di Sabak Bernam. Ya, jadi pada masa itu saya membawa Takif pelajar masa tu Takif dalam pelajar tahun 1, pelajar semester 1 di asas sistem. Ya, kita ke sana dan kita berjumpa dengan pelajar-pelajar dan kita berjayalah membawa masuk Zakwan, kita membawa masuk Haziq kan ke pusat asas sistem. Tahniah. Jadi kepada sekolah asrama penuh SPPI integrasi Sabak Bernam. Jadi ada pengetua ke pagi ni? Ada. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Jadi terima kasih je. Jadi saya minta maaf pagi ni saya sebenarnya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, line tak berapa okey ni on off. Jadi sebenarnya saya ingin melahirkan ucapan ribuan terima kasih kepada SPPI Sabak Bernam kerana telah kerana ada pelajar telah menjadi pelajar di asas sistem. Sekarang ni pelajar ni pun sudah mengikuti program ijazah. Ya, jadi kita berterima kasih dan kita mengharapkan agar ramai lagi pelajar-pelajar daripada SPPI Sabak Bernam akan datang menjadi pelajar di asas sistem. Jadi asas sistem adalah satu-satunya asasi di Malaysia. Selain daripada kita memberi peluang kepada pelajar bukan pelajar sains tulen, kita juga ada pelajar-pelajar bukan sains, tapi daripada SPPI ini semuanya pelajar sains tulen lah ya. Jadi kita juga membuka ruang kepada pelajar-pelajar. Syarat minimumnya C+ untuk kimia, fizik, biologi, and maths. Jadi saya rasa SPPI ini mudah untuk capai. Cikgu Azizah. Terima kasih Doktor. Ya. Jadi saya pernah ke Sabak Bernam pada satu malam 2019. Kami diberi peluang berada dengan pelajar-pelajar. Masa tu mereka nak SPM. Jadi kami mengambil sedikit peluang membuat promosi dan saya pasti nanti kita akan pasangkan gambar-gambar tersebut. Jadi mungkin masa tu ada Haziq, ada Zakwan. Dan kita harap supaya ramai lagi pelajar daripada SPPI akan datang. Cikgu. Ya, terima kasih banyak Doktor meneruskan mendidik anak-anak bangsa dari inklusif.
Ya, jadi semoga doktor terus kuat membantu, dan itulah kami adalah seperti figure yang memberi doktor student-student yang celik sains awal untuk doktor sambung. betul. I'm very happy to meet you sebenarnya. Ya, and then sebenarnya cikgu, kita pun sudah tahu bahawa pelajar-pelajar ni sebenarnya bila dia dah pilih program asisten, sebenarnya kaki dia dah sebelah dah untuk program ijazah. Sebab mereka ini tidak akan melalui UPU lagi. Jadi apa-apa program. Jadi keistimewaan program di UMT adalah kita menyediakan program-program selain daripada sains tulen, kita juga ada program-program berasaskan ilmu kelautan, dan bidang penjuruan UMT adalah ilmu kelautan ya. Dan juga pelajar-pelajar sekiranya ada daripada alam agama, kita di UMT tidak ada program yang khusus dalam alam agama, tetapi apabila mereka berada di program ijazah, mereka boleh mengambil ulul albab. Saja ulul albab adalah gabungan daripada subjek-subjek seperti hafazan, mereka juga ada seperti berkhutbah secara betul, sembelihan secara betul. Jadi sebenarnya kita di UMT ingin menghasilkan pelajar yang holistik cikgu. Selain daripada mereka itu pakar dalam bidang STEM, pakar dalam bidang biologi marine, Takif sendiri dalam bidang apa ya Takif? Saya tak perasan Takif sebenarnya cikgu rambut dia dah panjang. Saya kira cikgu. Itulah. Takif. Saya tak ingat Takif tadi. Mana Takif? Betul tu doktor. Saya pun terkejut. Saya kata cikgu mana tadi? Ya Allah Takif. Cikgu, saya jumpa dia pelajar sebelum kami cikgu. Pelajar-pelajar sebelum kami sangat cemerlang. Terima kasih doktor. Pelajar yang sangat hebat cikgu. It's very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti pergi Bangkok dengan saya kan? Alhamdulillah. Takif, we went to Bangkok. Jadi dia tak, cikgu, masa kita buat interview dengan pelajar di keluar negara, masa tu kita dapat ringan sebab pelajar 60 orang, kami nak bawa 4 orang saja. Interview kami Takif sebenarnya dia menunjukkan satu ciri-ciri yang sangat cemerlang, dan dia berjaya dalam interview tu. Kami bawa dia ke Bangkok untuk kita punya youth leadership. Jadi Takif one of the saya, dia sangat hebat cikgu. Saya tak kenal tadi rambut dia panjang. Alhamdulillah. Thank you doktor. Because I saw saya melihat itulah. Saya melihat potensi dia daripada awal doktor sebenarnya. Because one day saya pernah bercakap dengan dia. Anda hebat sebagai MC. Saya bagus. Zakuan Aziz juga, mereka tu meneruskan kesinambungan cikgu. Jadi Takif masa tu pelajar sulung kami, pelajar sulung kami, dan sekarang ni Takif sudah berada di tahun kedua di program ijazah. Takif menjadikan dia sebagai duta, sebagai ikon sekolah cikgu tu untuk belajar dalam bidang STEM. Dan kalau tidak COVID cikgu, kita akan datang sekolah ataupun sekolah datang UMT kita untuk buat kita punya pertemuan secara fizikal. Jadi bila dalam keadaan COVID, kita meneruskan perjumpaan alma mater. Kita membawa pelajar ke mata sekolah dia cikgu. Sebab kita nak menghargai sekolah. Jadi Takif memang sudah kenal awak Takif. Lain lah muka dengan rambut panjang. Itu Takif yang lain So alhamdulillah Takif nak program apa Takif? Takif degree program apa? Program biodiversity. Biodiversity Conservation and Management. Alhamdulillah. Bagus. Sangat hebat. Jadi cikgu terima kasih ya cikgu ya. Jadi kita harap untuk STM 2020 ni cikgu minta lah pelajar untuk datang ke UMT. Bukan saja letak pilihan UMT dalam UPU cikgu. Pastikan letak pilihan pertama. Dalam UPU tu kalau datang pastikan letak pilihan pertama, sebab bila ada Asia kita dah ada single offer kan cikgu kan. Jadi maksudnya pelajar kena betul-betul bijak memilih mana-mana program yang betul-betul dia nak letakkan sebagai pilihan pertama. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah Zakuan, Haziq dan Zakuan pun pelajar-pelajar yang hebat juga. Jadi kami ke asas sistem sebenarnya cikgu berbangga kerana pelajar-pelajar kami semuanya adalah hebat dan kita asas berbagai aktiviti.
Okey, jadi Cikgu Azizah, terima kasih, sampaikan salam kepada seluruh warga SBPI Sabak Menang. Saya bangga sebab saya dah pergi ke sekolah isu. Naik atas tentang kesihatan, naik atas dewan bersama dengan mereka pada malam itu. Jadi sampaikan salam kepada sekolah dan terima kasih kepada cikgu dan kepada Taki, Zalwan dan Haziq. All the best. Okey, jadi saya serahkan kembali kepada Cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih Dr. Laini atas orang kata kata-kata yang kata-kata yang boleh memberi semangat jugalah kepada para pelajar semua. Okey, itulah dia. Kalau ibu dan bonda berjumpa. Okey, ibu dan bonda berjumpa. Dia punya orang kata perbualan tu berpanjangan, okey? Itu secara melalui dalam talian Google Meet. Okey, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung program sebenarnya. Okey, tanpa kita sedar dah menghampiri jam 11 pagi. Mungkin saya boleh minta Zakwan, okey, apa harapan Zakwan yang terakhir? Mungkin kepada adik-adik yang tingkatan 3, 4 dan 5 sekarang. Mungkin Zakwan boleh beri sedikit orang kata nasihat ataupun apa-apa kepada adik-adik. Silakan Zakwan. Okey, harapan saya kepada semua pelajar Intersaber daripada Form 3 dengan Form 5 yang ada dalam ni. Okey, saya harap kamu dapat sekarang tabahlah dengan hadapi yang normal baru ni, yang kita terpaksa belajar secara online. Kami pun pelajar degree pun untuk first year ni belajar secara online pun macam agak struggle lah juga sebab benda yang baru tapi kami tak faham apa semua, so perlukan research banyak lagi. So harapan yang terutamanya untuk SPM tahun depan ni, saya harap kamu semua dapat menjawab SPM dengan jayanya. Okey, sebab SPM ni adalah bukannya perakhiran tapi permulaan untuk kita. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Zakwan. Zakwan, promote adik-adik, pilihlah asas sistem. Okey. Jangan lupa. Okey, harapan saya lagi satu adalah saya harap kepada semua pelajar Intersaber ni, kalau boleh nanti untuk isi UPU selepas SPM nanti letakkanlah asas sistem ni adalah pilihan pertama. Sebab asas sistem ni banyak kelebihan yang kita sepatutnya terakai. Itu je daripada saya. Okey, itu nasihat daripada Abang Zakwan kita. Okey, Abang Haziq. Abang Haziq nak cakap apa dekat adik-adik? Okey, tambahan sikit daripada saya. Saya nak cakap apa program sepanjang program ini berjalan, kita umpamanya seperti kita makan ikan. Kita makan ikan kan, isi yang sedap tu kita ambil, apa ni, tulang-tulang tu kita buang. Jadi apa yang boleh diambil sepanjang program ni boleh ambil. Dan juga kepada pelajar tingkatan 3, 4 dan 5, sebarang persoalan berkaitan dengan asasi STEM ni jangan malu bertanya kepada kami bertiga. InsyaAllah kami akan menjawab setiap persoalan. Dan juga pilihlah asasi STEM ni sebagai pilihan anda. InsyaAllah tak rugi pun masuk asasi STEM. Banyak peluang, banyak benda-benda baru yang kita boleh dapat, kita boleh belajar. Dan daripada saya, terima kasih. Okey, Takib, mungkin Takib boleh beri sedikit harapan pada adik-adik ataupun nasihat. Silakan Takib. Harapan saya supaya pelajar SPM tahun ini terutamanya yang akan menghadapi SPM depan, supaya dapat memilih jurusan untuk melanjutkan pelajaran di masa yang akan datang dengan baik. Jadi asasi merupakan program pra-universiti setara dengan diploma dan juga SPM, dan saya berharap daripada perkongsian pada hari ini adik-adik dapat boleh mempermata lah terhadap asasi sistem ni, dan dapat memilih mungkin dapat memilih asasi sistem ni sebagai pilihan dalam UPU. Dan saya rasa asasi sistem ni agak sangat berbeza daripada asasi yang lain, dan
memang asas ni adalah satu-satunya asasi yang menekankan tentang 4 aspek, sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadi sangat apa orang kata pelbagai ilmu yang kita boleh dapat daripada program ni. Jadi saya berharap pelajar-pelajar SPM tahun ini dapat memilih jurusan ataupun kursus yang baik untuk masa akan datang. Okey, terima kasih Thaqif. Okey, so adik-adik dengarlah, okey, ambil nasihat daripada abang-abang kita ni. Okey, so mudah-mudahan adik-adik pun dapat menghadapi SPM dengan orang kata dalam keadaan yang terbaik. Okey, dipermudahkan. Okey, apatah lagi kita dalam keadaan sekarang ini masih lagi belum menang daripada pandemik COVID. So saya juga ucapkan selamat maju jaya untuk adik-adik yang bakal menduduki SPM. Okey, mungkin orang kata sebagai pengakhirnya saya nak minta jugalah kepada Puan Haja Azizah mungkin nak beri sedikit nasihat, okey, ataupun kata-kata akhir kepada anak-anak ni. Okey, Zakwan, Haziq dan juga Thaqif. Mungkin dah lama mereka bertiga ni tak mendengar orang kata nasihat daripada bonda. Okey, so silakan Puan. Terima kasih Doktor. Buat anak anda Zakwan, Haziq dan Thaqif, tahniah bonda ucapkan. I'm very proud of you. Semoga asas di sekolah teruskan dan bonda rasa itulah yang kita buat di sekolah. Ya, anak-anak semua, try your best to be the leader. Untuk memimpin adik-adik di belakang, generasi seterusnya. Nokkan UM itu dengan kita dengan sejarah, latarkan sejarah kejayaan. Ya, InsyaAllah. Semoga pensyarah-pensyarah di sana, ya, Dr. Laili, Dr. Nur Hakimah diberi kesihatan yang bagus dan terus memimpin anak-anak yang disable supaya menjadi generasi pengganti kepada bonda yang telah tua ini untuk menjadi penjawat awam ataupun apa sahaja, tetapi seorang yang sangat anak-anak kita adalah calon jenazah terhebat. So syafazan tahniah anak-anak yang terhebat, syafazan tahniah UMD. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Thank you Doktor memberi saya peluang. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Puan Haja. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, okey, penghujung program kita pada pagi ini. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Haja Azizah, kepada cikgu kaunselor iaitu Cikgu Rashid. Okey, adik-adik tingkatan 3, 4 dan 5 yang berada dalam Google Meet. Okey, dan seterusnya. Terima kasih juga kepada ahli panel kita iaitu Zakwan, Haziq dan juga Thaqif. Okey, kerana sudi bersama-sama menjadi orang kata panel jemputan. Okey, panel jemputan pada program Alma Mater kita kali ini. So sebelum kita berakhir, saya mohon adik-adik untuk onkan video. Okey, untuk kita sama-sama mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Okey, silakan adik-adik boleh onkan video. Boleh onkan kamera? Sorry. Okay, dah ramai dah on with camera. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3.
Okay, one more. Okay, ready? 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir secara maya pada pagi ini dan terima kasih kepada yang menjayakan program kita pada pagi ini. So, sehingga berjumpa lagi di masa akan datang dalam slot-slot alma mater yang akan diadakan, orang kata akan berpanjangan. Okey, kami akan berpanjangan program ini. So, sehingga berjumpa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.